أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan kalimunyo daripada 13 rukun, dan kalimunyo kalimu daripada 13 daripada rukun sembahyang rokok. Maka maklumlah rokok ni macam mana tu. Maka nak bagi tahu kat sini. Dan sekurangnya dan sekurangnya kurang rokok. Apa? Dan sekurang-kurangnya nyerokok. Tunduk. Baca tunduk tu, bukan tanduk. Baca tanduk ke sodak. Tunduk. Tunduk bongkok tu. Tunduk mana bongkok sekira-kira sampai dua tangan seorang, sampai akan dua lutut seorang. Tunduk-tunduk, bongkok-bongkok dengan tomak ninah. Dengan tomak ninah. Tomak ninah mana? Yang menceraikan antara akadnya dan tunduknya seorang. Tu dengan tomak ninah, dengan diam sekejap, sekadar subhanallah. Tu tomak ninah, diam sekejap, sekadar subhanallah. Tunduk dia tu. Ia menceraikan antara angkat seorang dan tunduknya seorang. Tu angkat mana? Yani angkat naik i'tidal. Supaya menceraikan antara angkat seorang, yakni angkat naik i'tidal dan tunduknya seorang. Ada perceraian kat situ. Ada mencerai, mana ada perceraian antara menceraikan, mana perceraian antara angkatnya dan tunduknya. Dan jangan dikosat. Ada dan lagi gugur. Ada gan lagi tu. Dan jangan dikosat, jangan dituju hati yang lain akan yang lain daripada rokok. Yang lain akan yang lain pada rokok. Itu dia. Kalau gitu, apabila lah kita rokok, akan tetapi kita ada tuju hati, tak akan benda lain lagi. Kalau kita tunduk kosak nak rokok, sambil tu juga kita tunduk nak ambil benda lain, nak ambil kupiah ke bawah, ataupun nak tengok kaki orang ke, ataupun nak tengok, nak lihat ke sejadah ke macam mana. Ikutlah sambil kita rokok tu. Kita hendak rokok, sambil itu kita nak tengok tu tengok ni, nak lihat tu lihat ni, bukan semata-mata rokok dak. Tu macam mana tu? Tak boleh. Tak memadai rokok. Maka tiada memadai rokok, tak pakai rokok itu. Rokok tak pakai. Apabila tak pakai rokok, panggil batal rakaat. Batal rakaat apabila lah
imam bagi salam, kita tambah satu lagi satu rakaat. Nah, tambah satu lagi supaya cukupkan rakaat. Kalau sembahyang berimam. Kalau sembahyang tak ada berimam, bermakna kita kena tambah satu rakaat lagi. Jangan memadai dengan rakaat tadi. Kerana rakaat itu sudah tidak memadai. Apabila rakaat tidak memadai, maka batalkanlah rakaat. Belum lagi batal sembahyang. Tapi apabila kita tidak tambah satu rakaat lagi, bermakna kita tak cukup sembahyang. Kerana sembahyang yang dulu itu, kita rakaat tu ada qasad, ada hati kita tuju ke benda lain. Nah, tuju. Kadang-kadang kita sembahyang ke atas, kita rakaat tuju nak tengok orang datang belakang, siapa dia. Macam-macam lah, ikutlah apa-apa pun. Sahabat dia kata, jangan dikosat, jangan tuju hati kita pada masa rokok itu yang lain akan yang lain daripada rokok, bahkan semata-mata rokok sahaja, bahkan kosat semata-mata rokok, tidak kerana lain. Satu, itu sekurang-kurang. Dan yang akmalnya dan yang terlebih sempurnanya rokok, dan yang akmalnya dan yang terlebih sempurnanya rokok, disamakan belakang seorang, disamakan belakang seorang, dan tengkok seorang. Ini batang tengkok ni, tengkoknya yakni batang tengkoknya. Tu, jangan meninggikan kepala. Jadi kalau kita tinggikan kepala ke hadapan, bermakna tengkok tak sama. Tak samakan tengkok itu, mesti kita, kepala kita tunduk ke bawah. Tunduk ke bawah kepala kita. Bukan sambilan itu tu kita tengok ke benda lain, kita lihat ke benda lain. Tak boleh, mesti batang tengkok. Samakan belakang dengan batang tengkok ni. Sama. Nah, tu dikatakan rokok yang paling sempurna. Dan mendirikan dua lututnya seorang. Apa mendirikan lutut? Yang membetul. Mendirikan, mana masa kita rokok, mesti rokok tu lutut tu berdiri. Mesti rokok tu lutut berdiri, tapi lutut betul. Betulkan dua lutut kan. Jangan bagi lembut lutut, mesti berdiri. Jangan jadi macam tu. Nah, dia berdiri betul. Ni dia. Benda mendirikan, yang betulkan dua lututnya lutut seorang. Dan pegangkan kedua lutut. Dan pegangkan kedua lutut dengan tapak tangannya seorang. Pegang lah, bukan letak. Mana apabila pegang ni lutut kita, misal lutut, maka tangan kita ni makan pegang, cekok. Jangan letak kita. Letak gini dia panggil letak. Kalau pegang macam ni, pegang kepala lutut. Nah, pegang itu. Jangan kita letak ni. Letak ni boleh, bukan batal pun, tapi tak sempurna. Yang sempurna tangan kita ni pegang, cekok. Cekok dua lutut. Tu cara saudara kita rokok. Kerana musannif dia bagi tahu semacam ni. Kerana musannif dia bagi tahu, padahal kita ni semua selalu kita sembahyang. Kerana ada orang buat rokok tak sempurna, kadang-kadang luntuk dia terkena. Nah, luntuk dia terkena kadang-kadang. Kadang-kadangnya dia rokok tu belakang tak betul. Belakang tak betul, macam duduk gitu. Ada juga. Kalau turun ke bawah sangat pun ada juga. Lalu itulah dia bagi tahu rokok yang paling sempurna ialah macam ni, betulkan belakang dan pula batang tengkok tu. Dan mendirikan dua lututnya dan pegangkan kedua lutut dengan dua tapak tangannya. Dan menceraikan segala anak jari. Mencerai apa? Iaitu merenggangkan anak jari ni. Kalau gini rapat, maka kita mencerai. Menceraikan anak jari dia. Merenggangkan anak jari. Nah, ke kiblat. Ke kiblat mana tu? Kita turun ke bawah ni. Nah, bukan letak kat tu, bukan letak kat ni. Kiblat mana tu? Tunjuk kat bawah. Tunjuk kat bawah, cekok macam tu.
regangkan anak-anak jari. Jangan sampai macam ni. Nah, kena macam ni. Ini yang sempurna. Semua belajar guru yang sama, tapi masa kerja tu, masa buat sembahyang boleh tahu. Kata kita, orang pandai sembahyang ke tak pandai sembahyang. Tu yang kelima. Dan keenam daripada 13 perkara daripada rukun sembahyang, i'tidal berdiri betul. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, jika sembahyang sunat sekalipun, bagi murayah, musannif mendatangkan royah di sini kerana nak menolakkan perkataan yang mengatakan i'tidal ni bukan rukun pada sembahyang sunat. Nak menolak kaum tu. Ada satu kaum mengatakan bahawa i'tidal bukan rukun pada sembahyang sunat. Lalu tu musannif bawa datangkan royah penghabisan. Jikalau sembahyang sunat sekalipun mesti i'tidal. Tak boleh rokok turun selalu tak boleh. Tapi ada juga yang mengatakan sembahyang sunat tak payah rokok, tak perlu rokok. Kita rokok tak perlu rokok, tak perlu i'tidal. Apabila rokok turun sujud. Itu kalau sembahyang sunat. Tapi kaum tu kita tak pakailah. Kita pakai yang ni lah. Rokok lah satu rukun, walaupun sembahyang sunat pun satu rukun, iaitu i'tidal ni. Apa i'tidal? Kembali ia kepada qiyam, bangun ia daripada qiyam. Bangun ia kepada qiyam, bangun daripada rokok kepada qiyam. Kembali ia mana? Bangun semula. Berdiri semula. Kalau orang dulu panggil bengah naik. Kat sini, luar sini bengah naik. Bengah naik, kali yang kedua pula. Pertama, bengah naik pula. Itu kembali. Mana? Kita kembali semula. Kembali semula kepada qiyam, kepada berdiri. Kepada qiyam, kepada berdiri. Seperti dahulunya seorang. Seperti dahulunya seorang. Kembali tu dengan tomak nina, ataupun qiyam tu dengan tomak nina, dengan diam sekejap. Dengan diam sekejap, berhenti sekejap kat situ. Tu dia. Tu mana rokok. Semua ni dah kita buat, tapi nerayak sini ya, ibarat dia tu ya. Ni. Kalau kita bahaskan lafaz, jadi ibarat dia cakap kembali ia kepada qiyam. Maka di sini ada soal. Soal macam mana? Ini masalah orang kuasa berdiri, orang kuasa qiyam. Adapun orang tak kuasa diam macam mana? Orang ni tak kuasa dia qiyam, dia sembahyang duduk. Dia sembahyang duduk. Kemudian masa dia kembali, masa rokok pun kau dah dia kuasa. Masa kembali pun bukan berdiri, bukan qiyam, tapi dia masih duduk. Lalu itulah orang panggil ibarat ni, ibarat yang musannif katakan ni, kembali kepada qiyam ni, yakni musannif berlaku di atas ghalib. Musannif berlaku di atas ghalib, di atas kebanyakan. Atas kebanyakan. Maka kalau ibarat hendak bagi umumnya, kalau ibarat kitab hendak bagi umum, hendak bagi umum, bagi meratai, maka kena kata, kena kata kembali kepada barang yang terdahulu daripadanya.
Itu panggil meratai akan ibarat. Nah, ibarat dia meliputi. Kalau ibarat macam ni mana ini khususkan kepada orang sembahyang berdiri. Lepas tu macam mana orang sembahyang tidak berdiri, seperti dia sembahyang duduk aja tu. Tu kalau gitu ibarat kalaulah kita hadap bagi umum. Bagi umum, bagi meratai kena kata begini, kembali kepada barang yang terdahulu daripadanya. Barang yang terdahulu padanya. Nah, sahabat, kalau kita kata kembali kepada qiyam, bermakna orang yang sembahyang duduk tak masuk Tak masuk walaupun begitu sekalipun, orang musannif dia berlaku di atas ghalib. Di atas ghalib, di atas kebanyakan. Nah, padahalnya kalau kita nak jadikan ibarat dia tu jadi umum, jadi meratai cakapan dia tu, mesti kita kena kata kembali kepada barang yang terdahulu daripadanya. Baru masuk sembahyang, yang qiyam pun masuk, yang duduk pun masuk, yang tidur pun masuk, yang berbaring pun masuk. Masuk semua ibarat dia tu. Ni bahasan ulama nah, bahasan tu. Itulah makna rokok, kembali ia kepada qiyam. Maka ini diberlakukan di atas ghalib. Kembali seperti dahulunya seorang. Kembali seperti dahulunya seorang. Qiyam tu dengan tomak ninah. Kembali qiyam dengan tomak ninah, dengan diam sekejap. Qadar subhanallah. Dan ketujuh pada 13 perkara. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud-sujud dengan tomak ninahnya seorang. Itu semua tomak ninah ni bagi syarat bagi rukun. Nah, kalau dalam kitab ni syarat bagi rukun 3 lah tu. Dan jikalau ia seorang dan seorang tu sujud atas waktu yang ia seorang tanggung, tu sekalipun. Dan jikalau ia seorang sujud atas waktu yang ia seorang tanggung, tu bukan tunggang, tanggung, yang dia tanggung, yang tiada bergerak dengan gerak seorang sekalipun. Apa? Yang tiada bergerak dengan gerakan seorang sekalipun. Kena ada tamak ninah bagi. Kena ada tamak ninah. Dan jikalau ia seorang sujud atas waktu, atas waktu yang ia seorang tunggang, bukan tunggang, ini tanggung. Suatu yang dia tanggung, yang tiada bergerak dengan gerak seorang sekalipun, kena ada tamak ninah. Sekalipun kena ada tamak ninah. Macam mana tak bergerak sama dia? Dia tanggung tapi tak bergerak sama dia. Macam kita pakai kain seruban ke, terlalu panjang. Terlalu panjang. Tu. Dia tanggung tapi benda tu tidak bergerak bersama dengan dia. Terlalu panjang sampai ke bawah. Begitu sekalipun mesti dia kena rokok dengan tamak ninah. Tu mesti sujud dengan tamak ninah. Sekurang-kurangnya yang sujud mengenakan suku, mengenakan satu juzuk daripada dahi seorang. Daripada dahi seorang, walaupun qadar besar biji padi sekalipun, dahi itu mesti kena masa rokok. Itu dia. Sekurang-kurangnya sujud mengenakan suku, mengenakan satu juzuk daripada dahi seorang. Kena dahi itu mesti kenakan tempat sujud tu, walaupun besar qadar biji padi sekalipun. Tempat sujud tu sikit tak apa dah. Dan suku daripada 2 lututnya seorang, dan suku dan juzuk, satu juzuk daripada 2 lututnya seorang, dan 2 tapak tangannya seorang. Daripada 2 tapak tangan seorang. Itu sujud sekurang-kurang.
Atau anak jarinyo seorang batinyo, anak jari batin, atau anak jari batinyo. Tu anak jari batin. Batin ni anak, atau anak jari seorang. Nak jari mana? Batinyo, batin nak jari. Atau anak jarinya seorang. Anak jari mana ni? Batinyo, batin anak jari. Mana batin? Ni Zuhair. Kalau kaki lah, kaki. Kalau kaki lah, misal kaki. Balik ni batin, balik ni Zuhair. Maka mesti ketika tersujud, batin ni kena letakkan di atas lantai. Batin ni jangan begini, letak atas lantai. Tu kalau sujud begini, memang tak semayang, tak pakai, tu sujud tak pakai. Tu kena macam ni, jangan lepas macam ni. Tu masa kita rokok, masa kita sujud. Tu dia. Dan perut anak jari dua kakinya. Tu. Dua tapak dua lututnya dan dua tapak tangannya seorang. Tu anak jarinya, anak jari seorang. Apa anak jari? Batinnya, batin jari. Bukan tu. Batin ni batin. Sulah dalam. Bukan jari di kaki, jari tangan. Batin ni batin. Ni batin sebelah dalamnya anak jari. Ni atawa tu, ataf tu. Ataf pada kata tapak tangan. Ataf pada kata tapak tangan. Mana? Dan dua anak jarinya. Anak jari seorang tu. Ataf pada kata dua tapak tangan. Kenapa? Ada dua lututnya dan dua tapak tangannya atau anak jarinya. Dua tapak anak jarinya. Bukan dua anak jari. Atas pada tangan. Atas pada tangan. Dan dua tapak anak jarinya. Anak jari seorang. Dua tapak anak jari. Anak jari mana? Batinnya, batin anak jari. Mana ke dalam? Sebelah dalam. Sebelah dalam anak jari ni mesti kena tepat tu, tepat sujud. Dia santai kena. Ada belakang ni. Dan perut anak jari dua kakinya. Tu baru tapak kaki. Tadi atas. Atas tadi ialah dua anak jari, mana dua tapak anak jari. Ni anak jari ya. Dua anak jari. Batinnya. Batin bagi anak jari. Mana sebelah dalamnya tu. Ada perut anak jari dua kakinya. Perut anak jarinya atau tu likung. Likungan. Buat likungan tak ada nok tu. Buat likungan pada jarinya atau tu tak ada nok. Itu kita lebih. Dan perut anak jari dua kakinya. Perut anak jari dua kakinya seorang. Perut anak jari dua kaki ni perut. Ni belakang anak jari ni perut dia. Di kaki ni lah. Macam saat ni. Tu dia. Mengena takluk pada kata mengena. Mengena ni kena lah. Biar kenakan suku. Biar kenakan satu juzuk dahi. Kena kepada tempat sujud. Kepada tempat sujud. Dan wajib menegahkan dahi, sedang wajib menekankan dahi seorang. Apa menekan? Ini memberatkan dahinya seorang kepada tempat sujudnya seorang. Dan meninggikan punggungnya seorang daripada kepalanya seorang. Itu sekurang-kurang sujud. Dan yang akmalnya, yang terlebih sempurnanya sujud, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Bahawa takbir bagi tunduk, bagi bongkok sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangannya. Tu bahawa takbir bagi tunduk sujud, bagi tunduk, bagi bongkok kepada sujud tu. Tu dia. Tunduk-tunduk dengan tiada mengangkatkan dua tangannya seorang. Ketika turun sujud tak sunat mengangkat tangan. Yang mengangkat tangannya sunat ketika turun rokok.
Bangkit dari rokok sunat. Ada apabila turun sujud tak sunat mengangkatkan tangan. Nah, kemudian dihantarkan dua lututnya seorang. Diletakkan dua lutut seorang. Kemudian dua tapak tangannya seorang. Ini kalau kuasa lah. Kalau kuasa mula-mula letakkan dua lutut. Kemudian hantarkan dua lutut, hantarkanlah dua tapak tangan. Hal keadaan dua tapak tangan itu menghunjur. Hal keadaan dua tapak tangan itu menghunjur segala jarinya, jari seorang ke kiblat. Apa menghunjur? Nih, mengholorkan jari itu ke kiblat. Kiblat ke mana? Ke depan. Macam-macam tu. Jangan macam ni. Macam kaki itik je. Rokok juga itik je. Tu tak boleh. Rokok sujud. Sujud kaki itik je. Jangan macam tu. Betul ini. Nah, tu betul. Kalau laki tu mesti merenggangkan ni. Merenggangkan lambung. Kalau perempuan merapatkan lambung. Perempuan. Melapatkan lambung dia. Ni lambung kiri, lambung kanan tu bagi rapat kalau perempuan. Kalaulah laki-laki kena bagi renggan. Kena renggang, kena tu. Begitu. Tu dia. Tu. Itu yang akmal, yang sempurnanya, menghunjur segala jarinya jari seorang ke kiblat. Kemudian menghantarkan dahi seorang, dan hidungnya seorang, padahal terbuka kedua dahi dan hidung. Padahal terbuka keduanya dahi dan hidung. Apa terbuka? Yakni jangan berlapik. Hidung kita ni jangan berlapik dengan kain sekali dengan kita ni. Dengan kain bersama dengan dahi kita ni. Tu mesti kita berbuka dahi kita. Lalu kita pakai kupiah, jangan pakai tutupkan dahi. Macam ni tak nak. Ataupun serba macam ni tak nak. Macam pemuda-pemuda werung ni. Werung semaya. Werung semaya ni kadang-kadang cukup piyah macam ni. Kalau dia pakai sepiyah. Dan kalau tidak, dia pakai macam ni. Pakai biar bagus, biar baik, pakai gini. Kalau kupiah. Nah, bukakan dahi, bukakan hidung. Karena kita sentuhkan dahi kepada tempat sujud tu wajib. Adapun sentuh hidung tu sunat. Hidung kita mesti sentuh kepada tempat sujud tu. Disentuh kat situ. Tu sebab tu tempat sujud kena basuh hati kalau sejadah tu. Kalau sejadah lah apa kain-kain buat tempat sujud sembahyang tu Allah lah, kalau tak basuh langsung masa apa bahu. Tak tengok ke? Ada setengah-setengah orangnya cadang tempat sembahyang ni, sejadah dia kat situ tak pernah basuh. Dia sembahyang dengan tempat sujud tu jadi berbekah. Jadi bekah hitam. Kemudian orang datang kat rumah tanya, nak sembahyang ni sejadah dah? Dah, sila. Masuk tempat sembahyang buka sejadah, Allah Akbar. Nak sujud macam mana ni? Biarlah waktu tak ada sejadah tu, Allah Akbar. Masa sujud tu tahan nyawa ni, tak bolehnya. Bahu masai. Allahu Akbar tu. Banyak berjumpa tu macam tu. Tak basuh, tukarlah sejadah dia tu seminggu ke, kita tukar yang lain pula. Kalau orang luar datang ke, kita ambil sejadah yang lain lah bagi kat dia. Tak sejadah itu jugalah bagi kat dia pun. Berkata semaya sujud ke Allah, bahu kat hidung ni. Masam-masam bahu. Apa mana nak khusyuknya? Malaikat dah habis lari. Malaikat tak suka bau yang tak senonoh, bau yang tak harum, bau yang tak sedap, malaikat tak nak duk. Malaikat ni warak sekali. Warak sekali. Lebih-lebih lagi Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ni warak. Rumah mana yang ada gambar, dia tak masuk rumah tu. Walaupun gambar kita dapat syahadah. Dapat syahadah, kita buka buat kenangan ke, kita letak dalam rumah tu, Jibril tak masuk dan malaikat-malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tu. Kalau kita letak gambar dalam rumah kita tu, kalau gambar tu okey, tak apa lagi. Gambar tu gambar ulama-ulama okey. Kalau gambar kita terima syahadah, terima apa saja tu, letak kat situ tak payah. Karena Jibril dia seorang yang warak. Tu tak macam kita ni selalu masuk rumah macam mana pun.
Tapi dia tak, dia warokna. Sampai kalau rumah mana yang ada gambar, ada gambar, atau bukan di rumah saja, ada di tabir-tabir, di tirai-tirai. Di tirai itu ada gambaran binatang, gambaran orang. Kalau gambaran bukit-bukit, okey, tak apa. Gambaran bukit, gambaran sungai, gambaran apalah itu tak apa. Kalau gambaran macam binatang, orang ni, Jibril tak masuk rumah tu. Tu ingat baik tu, kalau nak Jibril masuk ke rumah, gambar-gambar tu kita simpan baik. Kita simpan baik tu. Kita nanti buka masa kita ada buat kerja besar-besar. Tu. Nah, kerana Jibril seorang yang warak, seorang yang pantang, yang sampai wahyu kepada Nabi kita ni, Jibril ini warakna. Bahkan dia kalaulah si mati itu mati tidak ada wuduk, maka Jibril tidak turun melawat, tidak turun ziarah mayat yang mati tidak berwuduk. Lalu tu Jibril ni dia turun melawat, dia turun ziarah akan si mati apabila si mati itu ada wuduk. Apabila dia mati ada wuduk, maka Jibril turun melawat dia. Tu ingat baik tu. Tu wuduk ni besar sekali ya, wuduk ni. Ni dok mengaji tak ada wuduk, patut sungguh ni. Kita tak tanya dah tak amat. Tak ada lah tenai lagi kok tu dah ni. Ingat baik nah. Tu. Tu panggil cara sujud. Dan menceraikan dua kakinya seorang qadar sejengkal. Qadar sejengkal. Ni kalau kita perhati-hati baik ke, kalau semayang masih duduk sekaat, 2 rakaat, tak apa lagi. Ke rakaat yang terakhir ini jadi masalah bagi dia. Kan? Rakaat terakhir ni, yang satu lagi dia dah masuk ke dalam ni. Kalau biasa begini. Tapi rakaat akhir dia letak sini dah. Nanti nak masuk pelan-pelan. Nak masuk. Allah Akbar, masuk. Tu. Beloklah pelan-pelan. Apa dia belok, apa betul selalulah, betul gitu. Walaupun rakaat yang keempat dah. Hak berlakunya rakaat yang keempat. Nah, sujud yang terakhir. Maka sujud biasanya yang renggan gini, dua-dua belah kaki. Nah, tapi apabila yang terakhir ni sunat masuk kaki bawah betis. Sunat duduk tu, pasal duduk masukkan bawah betis tu sunat. Maka dia pun ya HP kat ni. Dekatlah dekat. Allah masuk. Ayat tengoknya gaduh dia semayang. Ingat baik tu. Tu ngerenggankan dua kakinya seorang kodas jengkal. Masa sujud kodas jengkal, dan pada qiyam pun sama juga kodas jengkal. Jangan merenggang sangat tu. Tak comel, tak cantik. Nah, kalau kita semayang kalau macam luah kaki tu, Allah, tak cantik, tak comel. Nah, dalam mazhab Syafi'i kodas jengkal. Dan merenggangkan dua lengannya seorang daripada dua lambungnya seorang. Dua lambung ni. Dua lengan, ni lengan ni. Panggil apa kat sana? Ni lengan, dua lengan, ni lambung. Nah, ni lambung sebelah. Belah ni lambung. Maka direnggang je tu. Bagi laki-laki. Nah, ni laki-laki itu dan mengangkatkan perutnya seorang daripada dua paha seorang. Jangan rapatkan perut dua paha. Kena renggangkan. Akatkan dua perut kita ni. Akatkan perut ni. Mengangkatkan perutnya seorang daripada dua paha seorang. Bermakna masa kita sujud mesti jauhkan. Jauh, jangan rapat. Kalau kita rapat ni, bermakna perut kita bersentuhkan dengan dua paha. Nah, mesti kita jauhkan tepat ke ni, dahi kita pada tu. Dahi kita. Kerana ni, dia jaga kat sini, kerana ada orang yang sujud, dua paha dia bersentuh, perut dia bersentuh dengan dua paha. Maka itu tak akmal, tak bagus, tak comel. Bukan bantah semayang tak. Orang tak sempurna semayang dia. Ya ini pada laki-laki. Ingat baik tu. Tu. Nah, pada laki-laki apa? Menceraikan dua kaki kodas jengkal tu sama. Merenggangkan dua lutut sama. Dan mengangkatkan perut daripada dua paha tu pada laki-laki. Kalau itu pada laki-laki ni gantung pada mengangkat.
Mengangkatkan perut daripada dua paha tu pada laki-laki. Dan menghimpunkan keduanya. Dan menghimpunkan keduanya. Apa? Perut. Bukan. Menghimpunkan duanya, jadi perut dan dua paha. Menghimpunkan keduanya, perut dua paha, pada yang lain daripada laki-laki. Menghimpunkan. Apa menghimpun? Merampatkan, merapat-rapatkan. Tu. Merapat-rapatkan keduanya, kedua perut dan dua paha. Perut dan dua paha tu keduanya. Menghimpun pada yang lain daripada laki-laki. Siapa dia yang lain? Yakni perempuan dan khunsa. Dia yang lain. Perempuan dan khunsa bermakna kalau laki-laki, kita buat kesimpulan lah. Laki-laki apabila dia sujud, dia jauhkan tempat sujud dia. Apabila sujud dia jauh, maka perut ni renggangkan dengan dua paha. Jauhkan tempat sujud. Adapun perempuan, perempuan ni dia rapatkan perut dia dengan dua paha. Kalau gitu dia mesti sepitkan sujud dia. Sujud dia mesti rapat sikit, jangan sengang jauh. Jangan ambil jauh, ambil dekat dah. Supaya perut dia ni bertapai, bersentuhkan dengan dua paha. Ni syarat hajam macam tu perempuan. Supaya nak jagakan anggota dia tu jangan buat mudah-mudah, jangan kamu lepas bermudah-mudah gitu. Karena apabila kamu lepas mudah-mudah, yang lain pun jadi kena habis. Kena habis. Dia nak we rapat-rapat semua, we terik semua tu. Tu orang tin. Duk rapat semua, jaga semua tu. Bagai-bagai dia tak boleh kena. Walaupun boleh anak 2 3 lah pun tak boleh kena. Kena we rapat semua. Dia jaga, kepit semua, kapit semua. Allahu akbar. Takut jatuhnya. Rokok pula, sujud pula. Sujud berapak juga, syarat jaganya. Jaga untuk siapa tu? Untuk lelaki dia. Untuk lelaki dia, untuk suami dia. Dia jaga. Nanti kalau buat semacam orang lelaki tu nanti jatuh habis kau. Tu hikmat syaraknya buat tu. Tengok jaga, kejagaan dia syaraknya. Tapi orang tak tahu hikmat dia. Apabila tak tahu tu orang tino naik faham betah. Perempuan ni manjak faham betah. Hebat sungguh. Faham betah orang lain tak ada jaga naik faham betah orang tino. Jadi baru laki-laki tak naik faham betah, dia naik perak. Naik kelapa, naik panyo. Tu tak aja. Tapi walaupun begitu sekalipun syarat ni bagi afdalkan bagi perempuan, dia masih kena rapat, sentiasa rapat. Semaya masa takbir rapat ni. Allahu akbar. Kalau laki gini, kalau perempuan rapat semua. Ni pun rapat ni. Hajar belah-belah. Rapat ni. Gitu. Kalau laki, tu bisa renggang lambung. Renggang lambung ni. Bukan gitu. Payah juga nak semayang ni pun sorang-sorang. Kadang-kadang apa dia buatnya tu? Dia kena Allahu akbar ni. Betul kan? Hadap kiblat, Bukan gitu. Ni dia. Tu masalah takbir. Tu. Masalah belajar okeylah, tak apa belajar macam ni semua ni. Allahu akbar. Nanti semayang. Allah. Ada gitulah, ada gini lah. Ada Allah akbar. Ada katnya tu. Tak banyak basuh. Ikut dia. Tu belajar baik dah. Semayang tu kita nak cantik ke? Kita nak benda baik ke? Nak belajar dah. Tu bagi perempuan, bagi yang lain pada laki-laki. Siapa yang lain? Yakni perempuan dan khunsa. Khunsa ni iaitu seorang yang ada 2 alat. Alat laki-laki pun ada, alat perempuan pun ada. Tu khunsa. Maka bagi mereka tu kena rapat. Jangan senggang, jangan terbuka, kena mesti rapat. Tu jangan sujud. Jaga baiklah perempuan. Laki kena terbuka. Semua terbuka dia. Jangan buka kuat sangat.
Nanti kalau buka macam tu belakang kah, nanti berkocoh lepas semayang. Nah, bukan sekadar lah kita semayang sekadar. Buka-buka itu sangat. Kesan tak cantik pula. Bukan sekadar. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu ialah pertengahan. Habis dan ke-8-nya daripada 13 rukun semayang ni, duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun tu, sekalipun duduk antara sujud, iaitu termasuk dalam rukun. Duduk-duduk dengan tamakninahnya seorang. Duduk tamakninah. Dan jangan dipanjangkan dia kan duduk antara sujud tu. Jangan dipanjang, jangan dilamakan dia kan sujud. Lebih pada masa tahiyat. Nah, lebih pada qadar masa tahiyat. Maka dia bagikan masa duduknya qadar baca tahiyat antara sujud. Kalau lama tu tak boleh sama dengan rokok tu. Rokok sekejap rokok ialah kita berdiri rokok, di rokok bukan rokok nak iktidal. Iktidal pun jangan lama, kan rukun pendek kat situ. Nah, iktidal tadi rukun pendek kat situ. Awal rukun pendek tak bolehlah kita baca doa lama-lama. Kalau tu kunut sembahyang subuh tu jangan panjang sangat. Jangan panjang sangat, sampaikan panjang kau rukunnya pendek. Nanti banyak timur sekarang ni apa? Malam khatam Quran, masa main tarawih ke, dia khatam ke, maka malam khatam ni ada doa lah. Ada doa, lepas ada rokok ada doa. Nah, doa khatam. Dia pun rokok bangun tu, baca tak tahulah panjang sangat baca tu. Padahal di situnya iktidal rukun pendek bukan rukun panjang. Dan doa khatam tu tidak disunatkan baca di dalam sembahyang. Tak baca kunut sunat dibaca rakaat yang kedua. Tu pun kalaulah dipanjang sangat tak boleh, karenanya rokok rukun pendek, itu iktidal rukun pendek. Banyak tu, banyak. Orang buat amal banyak tu, duk baca doa masa iktidal. Dah sebelum rokok tu, sebelum sujud baca, balik bakit pada rokok, dia panjang. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Belakang banyak tu dia hubung lagi doa. Kadang-kadang menangis-nangis orang dalam tu. Batas sembahyang. Nah, dia tak pandai ni buat amal kena belaka. Teriaklah semayang pun, kosong itu kemas sungguh, teriaklah semayang. Nangislah semayang, takut Tuhan sungguh dia tu. Nangislah semayang takut Allah tu. Hebat sungguh. Bukan, batas semayang tuan. Kerana Rasulullah tak pernah menangis dan teriak dalam semayang. Rasulullah menangis teriak luar pada semayang. Ingat baik, Rasulullah tak pernah menangis dalam semayang. Dia menangis luar pada sembahyang. Tu ingat baik tu. Jangan kata Rasulullah menangis masa berdoa dalam semayang, tak ada. Nah, tak ada menangis. Jangan menangis masa tu. Tidak suruh menangis dalam semayang, suruh menangis luar pada sembahyang. Apabila sudah sembahyang, doakanlah panjang mana pun. Atau apa masa qiyam, doakanlah. Belum kita nak khatam Quran malam ni, sudah kita baca selesai Quran 30 juzuk, sebelum rokok tu kita baca doa dulu. Baca doa, panjang mana tak apa, masa qiyam ni rukun panjang. Kalau kita baca masa rokok, masa iktidal rukun pendek. Macam ni juga ni. Duduk antara sujud sebentar saja. Akan tetapi orang dipanjangkan duduk antara sujud, maka tak boleh lah, batal sembahyang tu. Sebab tu dia kata, dan jangan dipanjangkan dia akan duduk antara dua sujud. Apa dipanjang? Dilamakan dia. Dilamakan duduk antara sujud. Tu lama macam mana lama dia? Yakni lama hingga lebih daripada qadar baca tasyahud. Tu lama hingga lebih daripada qadar baca tasyahud. Nah, pada masalah duduk antara dua sujud. Tu pada masalah duduk antara sujud. Dan jangan lebih daripada qadar baca Fatihah pada masalah i'tidal. Tu.
Tu dipanjangkan dia kalau duduk dalam sujud. Nah, yakni jangan dipanjang yakni lama hingga lebih daripada qadar baca tasyahud. Nah, pada masalah duduk antara dua sujud, dan jangan lebih daripada qadar baca Fatihah pada masalah i'tidal. Tu jangan lebih. Demikian lagi yakni seperti duduk antara dua sujud pada i'tidal. Yang ni pun jangan dipanjangkan dia. Jangan dipanjangkan dua ni, duduk antara sujud dan i'tidal. Pasal apa jangan dipanjang, jangan lama? Nah, jangan panjang tu kerana rukun yang pendek keduanya duduk antara dua sujud dan i'tidal. Nah, duduk antara sujud i'tidal tu dia rukun pendek. Nah, lalu tu adakah doa khatam Quran dibaca kau i'tidal? Tak ada. Adapun doa kunut itu tak apa, ada disyaratkan. Lalu tu lebih sikit tak apa, jangan lebih banyak. Jangan tambah doa lain lagi. Patut doa tu cukup dah. Doa yang mazhab Syafi'i bagi tahu tu. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fatu fa innaka taqdi wa la yuqda alai, wa innahu la yazlimu man walai wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup, karena dalam doa tu Imam Syafi'i dah masuk habis meliputi dalam tu daripada berkat. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Banyak dalam tu. Dia semua yang dah masuk dalam tu doa. Tapi kita pun tak tahu makna arti dia tu. Tambah lagi. Tambah lagi, panjang lagi pula lepas pada tu. Makmum amin juga. Amin. Jangan panjang sangat. Di situ panjang sikit tak apa, jangan panjang sangat, kerana rukun yang pendek situ tu. Dan pula kunut disunatkan situ. Disunat. Ada pun doa khatam Quran tidak disunatkan baca dalam sembahyang. Lalu tu memanjang kat situ batal sembahyangnya. Tapi tak apa, sunat lah. Tak apa, dah habis ya. Sahabat, kalau sembahyang tak senang, jangan belajar. Jangan belajar. Tak tahu kata salah tak salah, buat semata. Tu. Ada sunat menghantarkan dua tapak tangan nyonya seorang di atas dua lutut nyonya seorang. Dihunjurkan, mana diholakan segala anak jarinya, jari seorang. Masa duduk atau sujud tu nak hantar dua tapak tangan di atas dua lutut. Atas dua lutut. Jangan atas paha. Ni lutut kita letak kat sini. Kalau letak kat sini, orang panggil letak kat paha. Faham? Nah, letak kat lutut. Hunjurkan segala anak-anak jari. Hunjur ada ni. Bukan macam ni. Nama kat sunat hunjuk. Tunggu siap dah, bukan ni hunjuk. Bukan buka dah. Tak gitu. Termasuk duduk antara sujud. Buka apa? Buka. Ni merenggan, bukan renggan. Menghunjur. Ingat baik tu. Menghantarkan dua tapak tangan di atas dua lututnya. Hal keadaan dua tapak tangan itu ketika letak dua lutut tu. Ketika dihantar di atas lutut, dihunjurkan segala anak jarinya seorang. Hunjur. Kat ini. Jangan cekak. Jangan pegang. Hunjur. Tak gitu. Jangan letak kat ni. Banyak letak kat ni dah. Sujud pertama, dia bakit naik. Allahu Akbar, tak langgar sini. Ni paha, masalah ni paha lutut tak sini. Tak kena batal ke? Tak batal, tapi tak kena. Semayang tak kena, letak kat sini baru kena. Tu.
Dan sunat ia seorang duduk istirahah, duduk ambil kesenangan, kemudian daripada sujud yang kedua tu. Kemudian pada sujud mana? Sujud yang kedua. Apabila sujud selesai sujud yang kedua, ambil istirahah, mana duduk. Baru akik naik, duduk sekejap. Qada subhanallah, maka ambil tangan, hulur ke depan, naik balik. Tu duduk istirahah. Nah, duduk sekejap, kemudian pada sujud. Sujud mana? Yang kedua. Sujud mana? Sujud mana? Ini sifat pada kata sujud yang kedua. Yang hendak berdiri ia seorang daripada sujud yang kedua tadi kepada qiyam masalan. Yang hendak berdiri naik kepada qiyam tu. Hendak bangun, berdiri, hendak berdiri, hendak bangun, naik kepada qiyam. Daripada sujud yang kedua hendak naik qiyam, mesti di situ sunat duduk istirahah. Duduk sekejap, kemudian hantar tangan ke depan, terus naik. Teruskan naik. Dan ia seorang bertelekan di atas dua tapak tangannya, bertelekan. Bertelekan mana? Bertekan tu, berletak hadapan tu. Bertelekan, baca telekan tu. Nama baca tak kena tu. Nak baca dan ia bertelurkan, hana bertelur situ. Di situ nak telur, tengok tubik apa putih. Bukan telur, bertelekan. Tulis lain. Lurah dulu ni, bertalakan, apa bertalakan. Bertelekan mana tu kita hantarkan dua tangan ke depan tu, bertekan. Tengah tu pakai naik. Tapi jaga kalau sembahyang dua orang sekali dengan imam, macam kita sembahyang hampir-hampir ni, jangan kita hantarkan dua tangan kita ke depan masa kita nak bernaik diri Quran yang kedua. Jangan kita hantar dua tangan kita dahulu depan pada kaki tu imam, jangan. Dah kan kita semayang dua orang mesti rapat-rapat macam ni. Apabila kita nak berdiri dekat ayat kedua, kita hulur ke tangan dulu pada mendahulukan daripada kaki imam. Tak boleh, jangan tu, jaga baik. Kalau itu apabila nak naik senang ya. Imam bakit sujud, kita bakit naik, imam naik, kita terus naik. Tak payah kita tekan dua tangan ke depan. Nanti kita tekan tangan ke depan, tangan kita ni jadi mendahulukan pada kaki imam. Jaga tu. Mendahulu pada imam tak batal sembahyang. Jaga baik tu. Itu kalau sembahyang dua orang berhampir-hampiran. Kalau itu apabila kita sembahyang dua orang tak pandai, maka kita senggang boleh. Senggang sikit, dua hasta pada kaki imam. Bukan nanti berapat-rapat ini. Berapat-rapat begini kalau kita sembahyang pandai. Kalau kita sembahyang tak pandai, jangan berapat-rapat. Nanti tangan kita tekan dahulu pada kaki kita imam, maka batal sembahyang kita. Imam tak apa, tak batal. Tu. Ingat baik tu. Banyak orang sembahyang macam tu. Tu bertelekan di atas dua tapak tangannya seorang bila tatkala berdiri daripada istirahah kepada qiyam. Bila tu kata sunat bertelekan tu. Bertelekan di atas dua tapak tangan bila bertelekan. Tatkala berdiri daripada istirahah kepada qiyam. Nak berdiri pada istirahat qiyam, dia pada istirahat nak naik qiyam, dia tekan tangan dua, naik. Walaupun kita jadi seorang gagah sekalipun. Tu. Dobit dia walaupun kita jadi seorang yang gagah, seorang yang kuat, tak payah kita telekan lah. Yang telekan tu orang yang lemah-lemah, orang tua-tua ya. Kita ni orang muda, gagah, hebat lagi. Itu ni. Tak payah telekan depan, kita terus naik selalu. Begitu sekalipun sunat dia bertelekan juga walaupun dia ni seorang yang kuat. Kesembilannya daripada 13 rukun sembahyang ni membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu pun masuk dalam rukun, iaitu tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ada katakan tahiyat akhir atau tasyahud akhir, samanya tu.
Iaitu tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah apa? Tasyahud at-tahiyyat. Inilah yakni lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawat ila akhirih. Inilah yakni lafaz at-tahiyyatul mubarak ila akhirih itu sunat dibacakan pula tasyahud awal, yakni pada tasyahud awal. Sunat baca juga tu. Sebagai sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat dibaca akan sebagai sunat ab'ad. Apabila kita tinggal tak baca, disunatkan sujud sahwi. Belum daripada bagi salam. Belum dah bagi salam, sunat sujud sahwi. Sujud kerana kita lupa. Lupa apa? Lupa bacakan tahiyat pada pada rakaat yang kedua. Tu pun sunat juga, tapi sunat ab'ad. Nah, adapun tahiyat, adapun hak akhir ni, tahiyat akhir ni, tasyahud akhir tu, itu wajib masuk dalam rukun. Ke-10-nya daripada 13 rukun membaca solawat. Ya, tulis begitu solat. Tulis solat tapi nak solawat. Membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca-baca pada tasyahud akhir. Mana solawat? Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurang. Nah, sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Maka ada bahas dalam kitab I'anah, afdal kita masukkan Sayyidina Muhammad. Al-aula, bermula terlebih ulama, kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu al-aula, terlebih utamanya, kerana kita hormat dan muliakan Nabi kita. Kalau kita Muhammad tak apa juga. Tak apa juga. Tak payah Muhammad ni, kalau kamu balik panggil ayahmu rumah, ayahmu nama Abdullah. Hei Allah. Aku mana budak ni kelik pondok 2 hari panggil Allah berat dah diku. Panggil Allah. Gina tak panggil ayah, panggil Allah berat. Nah, jangan. Tu tok menang untuk apa, tok mening panggil tok nebel punya murid dah. Ya tok mening mungkin panggil tok nebel. Tak kena. Habis beradab dengan Rasulullah, sebutkanlah Sayyidina Muhammad. Nah, sebutkanlah Sayyidina Muhammad. Dalam kitab ni dia tak ada bagi tahu, tapi kita tengok dalam kitab-kitab yang lain pula, terlepas Muhammad buhlah Sayyidina Muhammad. Itu al-aula, yang terlebih utama dan penting. Dan yang akmalnya dan kemalnya selawat. Dan yang kemalnya selawat apa? Selawat yang paling sempurnanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di sini kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam kitab mana macamnya tu? Ialah dalam kitab Hidayatus Salikin bagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia kata macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu. Nah, tapi ayat selawat dan Nabi ni sebagai wajib. Adapun wa ala Sayyidina Muhammad itu sunat sahaja. Sunat apa? Sunat ab'ad pada tasyahud akhir. Jadi bermakna kalau kita tak baca wa ala Sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir, disunatkan kita sujud sahwi. Karena sunat ab'ad wa ala Sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir. Ada tasyahud awal pada tahiyat awal, wa ala Sayyidina Muhammad makruh, tak ada baca. Kalau kita baca tidak ada pahala. pada tahiyat awal.
Nah, adapun tahiyat akhir itu sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Apa dia? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kama Allahumma shalli ala wa ala sayyidina Muhammad. Maka dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Bani ni, maka Syekh Abdul Samad dengan Syekh Daud ni sekali ni. Kalau tengok cerita dia sekali lah. Tapi tengok-tengok tu macam tua Syekh Abdul Samad ni. Nah, maka selawat hak tahiyat akhir hak Syekh Abdul Samad. Dah ya tambah ya akmal. Allahumma shalli ala sayyidina, ya tambah sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ibrahim tak ada masuk sayyidina. Wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dalam kitab Hidayatus Salikin yang masukkan sayyidina. Tu. Nah, menunjukkan kita kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita masuk yang tu. Ke-11-nya daripada 13 sifat. Tu. Ke-11-nya 13 sifat, duduk bagi tasyahud, duduk bagi tahiyat. Tu. Kalau begitu, di sini ada 2 rukun, satu rukun baca tahiyat. Nah, yang kedua iaitu duduk. Duduk baca tahiyat itu rukun juga. Nah, duduk bagi tasyahud, yakni duduk kerana tasyahud, kerana membaca akan tasyahud. Tu dia. Duduk kerana baca tasyahud. Maka dipahamkan sininya bahawasanya duduk tu pun rukun dan membaca tasyahud pun rukun pada tahiyat akhir. Dan bagi selawat atas Nabi, Allah pada kata bagi tasyahud. Mana duduk bagi selawat, yakni duduk kerana selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sunat. Sunat itu pun rukun. Rukun tu. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Adapun selawat atas keluarga Nabi itu sunat ab'ad. Kalau tinggal disunatkan sujud sahwi. Dan bagi salam, ini Allah pada kata bagi tasyahud. Takdir kalamnya duduk bagi salam. Nah, duduk bagi beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam mana? Yang pertama. Adapun salam yang kedua itu sunat. Yang pertama itu wajib. Ke-12-nya 13 rukun memberi salam. Yang pertama, sekurang-kurangnya salam assalamualaikum, itu sekurang-kurang. Assalamualaikum, sekurang-kurang. Dan yang akmalnya, yang terlebih sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sekat tu jadi nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan warahmatullah saja ya. Buat galak-galak main siap. Dua kali dia. Dua kali ya, assalamualaikum warahmatullah, 2 kali. Sekali ke pihak kanan. Sekali. Mana 1 kali kepada pihak kanan. Dan 1 kali kepada pihak kiri. Ke pihak kiri kepada pihak kiri. Berpaling keduanya 2 kali salam tu. Berpaling kedua kali salam hingga kelihatan pipinya seorang. Kelihatan bagi orang yang duduk di belakangnya seorang. Hingga kelihatan, hingga lihat pipi, hingga nampak pipi. Siapa yang nampak, siapa yang lihatnya? Bagi orang yang duduk di belakangnya seorang. Mana kita berpaling tu? Maka bila kita berpalingnya? Berpaling ketika warahmatullah. Karena warahmatullah tu sunat, assalamualaikum tu wajib. Warahmatullah tu yang sunat. Kalau gitu kita sunat berpaling ketika warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan macam tu. Itu buat ikut kamu tu. Nah, bukan ikut kita. Kalau macam tu, jangan berpaling dada ni. Dada jangan berpaling dari kiblat. Sunat berpaling kepala sahaja, hengok orang belakang nampak pipi kita. Kalau kita balik Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei, banyak bahasa orang semayang ni weh. Tu. Dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia seorang berpaling kepada orang. Siapa ya? Bayan pada orang ni daripada malaikat dan yang mukmin, insan dan jinnin. Masa kita balik sunat Assalamualaikum warahmatullahi, masa kita berpaling Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita niat beri salam kepada orang sebelah kanan. Siapa dia? Malaikat dan orang mukmin. Siapa dia? Daripada jin dan manusia. Sebelah kanan. Kemudian dan sunat dan belah kiri. Belah kiri taklah, belah kanan saja. Sunat kita niat kata beri salam kepada malaikat dan semua orang mukmin daripada jin dan manusia. Dan sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertama. Dalam hal kita bagi salam pertama, sunat kita niat keluar dari sembahyang. Nah, jangan terdahulu daripada salam. Maka dengan sahabat kita tak pandai nak jangka macam mana ke dulu ke dia, maka kita tak payah niat lah. Takut-takut pergi niat terdahulu batal sembahyang. Nah, tu dia. Tu niat memberi salam. Apa niat? Keluar daripada sembahyang pada salam yang pertama. Nah, berkata Assalamualaikum warahmatullahi, aku keluar dari sembahyang. Aku keluar dari sembahyang. Jangan terdahulu pada salam. Kalau terdahulu pada salam tak boleh. Nah, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Tu. Kalau terdahulu batal sembahyang. Kalau terkemudian tak hasil pahala sunat tadi. Maka kena tengah-tengah bagi salam. Assalamualaikum, keluar dari sembahyang. Tapi ingat, kalau tak kena batal sembahyang. Maka elokkan kalau kita tak tahu nak jangka yang mana dulu mana kemudian, tak payah niat. Kita jagakan takut silap. Takut ada kesalahan dalam niat, maka batal sembahyang kita. Maka niat keluar sembahyang tak payah niat. Kita jaga baik-baiklah tu. Masa saya belajar dulu itu macam itulah guru bagi tahu. Kamu ingat baik-baik, kalau kamu takut tak tahu kat mana tepat kamu niat keluar, kamu tak payah niat keluar. Nanti kamu niat tak kena, batal sembahyang kamu. Kitab kata sunat, tapi kamu buat tak kena cara dianya, maka batal sembahyang kamu. Maka jaga sembahyang jangan batal tu lebih aula pada kita niat keluar tu lagi. Nah, kalau tak niat keluar pun tak apa, dia keluar dengan automatik apabila kita dah bagi salam. Maka hendaklah niat keluar pada semayang itu. Maka hendaklah niat keluar pada semayang itu berserta dengan alif as-salam. Itu payah tu. Berserta bersama dengan alif as-salam. As-salam, aku keluar ke semayang. Serta situ. Baru dapat pahala. Maka hendaklah, yang ini wajiblah. Maka hendaklah ni wajiblah ataupun sunatlah niatnya seorang. Atau sunatlah niatnya keluar daripada semayang tu berserta dengan alif as-salam, baru dapat pahala. Kalau lagi niat belum pada alif as-salam, maka batal sembahyang. Kalau niat kemudian pada lafaz assalamualaikum tu lepas ada tu, barulah niat, itu tak hasil pahala sunat tadi. Tu. Maka kalau kita tak niat pun tak apa, dah dapat keluarkan sembahyang dengan automatik ya. Dan ke-13-nya pada 13 rukun, tertib yang beratur. Beratur panggil. Tertib beratur. Seperti barang yang telah tersebut
seperti barang yang telah tersebut. Barang mana sifat dan barang tersebut? Tak, bukan. Tartib seperti barang yang telah tersebut daripada 1 hingga sampai 12 ni. Daripada rukun pertama hingga sampai rukun yang ke-12. Itu tartib. Tartib sifat bertartib yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta keduanya dengan qiyam. Tu yang terkandung, tartib yang terkandung atas. Yang terkandung atas mana? Daripada pertama tu. Pertama niat. Pertama takbir, niat macam tu. Disertakan niat dengan takbiratul ihram. Tu. Disertakan niat dengan takbiratul ihram. Maka kedua-dua ini dikirakan satu kali. Dikira satu, sama. Bukan dulu diam tak. Kalau mazhab Hanafi boleh dia niat dulu, lepas tu takbir. Dia nak semaya, dia pergi, aku semaya fardu zuhur. Allahu Akbar, tak apa. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kena niat dalam takbir. Allah. Jadi niat dengan takbir adalah kerja sama. Tu. Kalau dulu tak boleh, kediam pun tak boleh. Tu. Dan berserta keduanya niat dan takbiratul ihram. Berserta dengan qiyam. Berserta dengan qiyam. Dan Fatihah. Tu berserta sama. Berserta keduanya niat dan takbiratul ihram dengan qiyam. Dan Fatihah. Tu. Dan Fatihah. Dan tasyahud. Dan solat dan salam. Habis kat tu, habis tu. Dengan qiyam dan Fatihah. Habis kat tu. Maka Fatihah ni. Dan Fatihah ni ini ataf pada kata qiyam. Fatihah ni dan Fatihah dan ataf. Fatihah tu ataf pada kata qiyam. Takdir kalamnya yakni yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta keduanya dengan qiyam dan Fatihah. Yakni Fatihah pun dalam qiyam juga, tu masalah dia tu. Tengok dia kata tu, terkandung atas. Yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram dan berserta keduanya. Niat dari takbiratul ihram dengan qiyam dan Fatihah. Fatihah tu atas pada kata qiyam. Dan tasyahud. Tasyahud ni atas pada kata mana ni? Bukan mubtada. Tasyahud tu mubtada semula. Tasyahud mubtada, berserta tu khabar. Berserta itu khabar. Tasyahud dan bermula tasyahud dan selawat dan salam. Adalah tiga-tiga itu berserta dengan duduk pada tasyahud. Tu. Baru kena. Tasyahud mubtada, berserta tempat ta'alluq dia tu khabar. Takdir kalam dan tasyahud dan bermula tasyahud dan selawat dan salam. Adalah tiga-tiga itu. Adalah tiga-tiga itu berserta dengan duduk pada tasyahud. Dengan duduk pada tasyahud. Tu dia. Tu je bagi buat tu. Semua tu dah kita faham, dah kita buat dah. Hanya kita bahas sini ialah ibarat kitab saja. Maka tertib itu yang lain daripada itu. Tu, maka tertib itu yang lain pada itu, lain daripada niat dan takbir dan qiyam dan Fatihah dan tasyahud dan selawat dan salam. Lain pada tu tertib. Maka tertib itu yang lain ialah yang lain daripada itu. Tertib tu mubtada, yang lain tu khabar. Bermula tertib itu yang dikatakan tertib rukun yang ke-13 ni. Kata tertib beratur-beratur tu
Yang lain ialah yang lain daripada itu, lain daripada niat dan takbiratul ihram dan qiyam dan Fatihah dan tasyahud dan selawat dan salam. Nah, lain pada itu. Gapo lain pada itu? Seperti rokok, i'tidal, sujud, rokok, i'tidal, sujud, antar sujud, yang itulah dikatakan tertib, beratur. Habis. Dan sunat semayan ab'ad itu, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah.